Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Kita bertemu dalam masa jangka yang telah pun lama berlalu. Saya tak buat video atas beberapa sebab. Saya mohon maaf dari pihak saya kepada muslimin yang menunggu ataupun menanti video seterusnya, ya. Baik, Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah SWT kerana diberikan peluang dan ruang untuk bersama pada malam hari ini. Dan kita bersyukur juga dan berterima kasih kepada pihak Masjid Kampung Siglap. Dengan usahanya kita dapat lagi bertemu dalam sudut alam maya. Mudah-mudahan bila mana nanti Allah Subhanahu Wa Taala telah mengangkatkan pandemik ini, kita dapatlah bertemu semula di dalam rumah Allah, iaitu di Masjid Kampung Siglap. Ini ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah. Kita dah pun selesai daripada bab berkenaan zakat. Jadi pada bab yang pertama kita masuk tentang solat, dan kedua kita masuk berkenaan dengan bab zakat. Tapi bila kita lihat dalam rukun Islam, kalau secara turutan, selepas kita syahadah, kita solat, lepas tu kita berpuasa. Tapi diletakkan di atas dalam kitab ni, diletakkan di atas peranan zakat tu selepas solat, kerana dia nak menghubungkaitkan hubungan manusia dan juga hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Selepas kita ada hubungan dengan Allah, maka kita perlulah berhubungan kepada manusia. Maksudnya hubungan dengan manusia ini melakukan kebaikan, melakukan sesuatu yang boleh diberikan semangat ataupun suntikan kepada orang lain lah. Menerusi apa? Menerusi zakat. Baik, jadi peranan yang seterusnya ataupun bab yang seterusnya berkenaan dengan puasa. Puasa dikatakan di sini adalah puasa di bulan Ramadan. Puasa wajib sebulan di bulan Ramadan. Namun puasa yang kita katakan puasa ini disyariatkan kepada Rasulullah SAW selama 1 bulan. Kalau dilihat daripada kaum yang sebelumnya, mungkin mereka berpuasa dalam sebulan sekali, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Rasulullah SAW untuk berpuasa, seperti mana yang telah pun difirmankan dalam surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surah Al-Baqarah ayat 183. Allah Subhanahu Wa Taala menekankan, wahai orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman, telah diwajibkan puasa atas kamu sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Maksudnya orang-orang terdahulu pun berpuasa, mereka pun diwajibkan, tapi puasa mereka mungkin bukan sebulan, mungkin bukan yang kita puasa, tetapi puasa mereka ni maksudnya mereka pun diwajibkan kewajipan untuk berpuasa. Cuma untuk umat Nabi SAW diperintahkan berpuasa selama sebulan. Maksudnya bila naiknya matahari tu, maksudnya naiknya matahari dan condongnya matahari, di situlah bermulanya kita berpuasa dan berakhirnya bila matahari tu terbenam, condong tadi terbenam. Jadi bila kita lihat di buku yang ada di hadapan kita ni, Tazkiyatun Nafs, karangan Imam Said Hawa rahimahumullah, maksudnya puasa dalam Tazkiyatun Nafs menduduki darjat yang ketiga setelah solat dan zakat. Kenapa? Sebab bila kita solat, itulah hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kata kita zakat, itulah hubungan kita dengan manusia. Menerusi harta, siapa yang boleh keluarkan harta, tetapi disebabkan kewajipan yang Allah Subhanahu Wa Taala tetapkan, maka manusia yang beriman, yang dikatakan Muslim, maka mereka keluarkanlah zakat untuk diberikan kepada insan yang memerlukan. Namun di antara syahwat yang paling besar adalah bila mana kita masuk dalam bulan puasa.
Sebab tu ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah, bila bulan puasa ni dia datang macam-macam perkara ataupun macam-macam benda. Bulan puasa je dia unik dan istimewa. Maksudnya unik dan istimewa ni, makanan yang kita tak pernah dengar pun datang, baju yang tak pernah kita dengar pun datang. Kira maksudnya bulan puasa ni manusia ni lebih kreatif, untuk mengadakan sesuatu. Dan bila nak menjelang dengan Ramadan pun ada juga amalan-amalan yang dikatakan amalan itu dan ini. Sesungguhnya amalan di bulan Syaban ataupun di bulan Rajab, Rajab dan Syaban, dia tidak ada amalan khusus. Tapi amalan yang kita lakukan, biarlah ianya dapat mendekatkan diri kita lebih kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita nak menjalani ibadah puasa selama sebulan ni, kita banyaklah refleksi diri dan sebagainya. Kerana apa? Sebab kita nak puasa kita puasa yang terbaik, dan kita tak tahu bila agaknya kita akan bertemu lagi dengan bulan Ramadan. Kita tak tahu lagi bila yang kita nak bertemu dengan bulan Ramadan. Jadi bila mana kita lihat di sini, darjat ketiga setelah solat dan zakat, kenapa dia jatuh kepada darjat yang ketiga ni, bulan puasa? Sebab dia merupakan syahwat perut dan juga kemaluan. Syahwat perut dan juga kemaluan. Sebab tu bila mana kita lihat Rasulullah SAW, dia kata apa? Ya ma'syarasy syabab, wahai pemuda ataupun pemudi, bila mana kamu rasa kamu dah layak untuk bernikah, bernikahlah. Tapi kalau sekiranya tidak layak lagi, Nabi kata apa? Banyakkan berpuasa. Kerana dengan puasa tu dia dapat mengurangkan syahwat, dia dapat kurangkan syahwat, dan pada masa yang sama dia menahan kita daripada sesuatu yang tidak boleh kita kerjakan. Sebab tu nama dia imsak. Jadi bila mana kita katakan puasa ni daripada sudut bahasa, dia kata imsak, menahan. Menahan daripada apa? Menahan daripada melakukan tabiat-tabiat yang sebelumnya secara fitrahnya dia lakukan. Maksudnya, kalau secara fitrah kita boleh makan, tapi bila mana kita berpuasa, kita kena tahan. Bila kita boleh buka ni, bila mana datangnya fardu maghrib ataupun condongnya matahari tu, dia dah turun ataupun dah condong masuk waktu maghrib, maka kita berbukalah. Kita berbuka. Dia menahan diri daripada makan ni, daripada makan dan juga minum. Dia menahan juga daripada sini, menahan syahwat kita, kehendak syahwat kita. Dia bukan sahaja daripada sudut kemaluan, tapi kadang-kadang daripada sudut keinginan dan sebagainya. Sebab tu syahwat. Jadi dikatakan di sini, antara perkara yang paling bahaya, antara perkara yang paling bahaya dalam sebuah hadis, antara hidung dan janggut. Hidung dan janggut ni ada alat yang boleh merosakkan puasa kita, iaitu mulut kita, lidah. Dan di antara pusat dan juga lutut, yang boleh merosakkan juga puasa kita adalah kemaluan kita, antara tu. Jadi mulut dan kemaluan ni, kita punya syahwat ni kita nak kena jaga. Sebab tu bila kita tak ada kerja, sebaiknya kita banyak berzikir dalam bulan Ramadan. Supaya apa? Kalau kita tengok sambungan dia daripada ayat yang Allah Subhanahu Wa Taala rakamkan dalam surah Al-Baqarah, diwajibkan puasa tu ke atas orang-orang sebelum kamu, supaya apa? La'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Bertakwa yakni takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Buat apa yang Allah perintah, tinggalkan apa yang Allah larang. Namun apa yang berlaku pada hari ini, kita sekarang ini berpuasa. Kita berpuasa dalam bulan pandemik, masih lagi dalam bulan pandemik, walaupun kita kata kita dah masuk fasa yang ketiga dan sebagainya, namun kita kena berjaga-jaga dan berhati-hati lagi. Dia tak macam dulu. Sampai orang kata sekarang ni nak buat baik pun susah, Ustaz. Memang bukan nak buat baik, susah. Kita yang rasa susah. Padahal benda tu mudah, kita yang buat dia jadi susah. Jadi bila kita sentiasa memikirkan sesuatu yang negatif terhadap diri kita ataupun terhadap orang lain, perasaan tu akan terus jadi benci. Walaupun orang tu buat baik macam mana pun, kita nampak dia negatif lah dia. Sebab tu lidah ni berperanan perkara yang baik. Kita kena cakap dan sampaikan benda yang baik.
Sebab daripada perkataan yang baik menerusi lidah ni, secara tak langsung dia memotivasikan diri kita untuk menjadi baik. Kita yang sampaikan menunjukkan positif, yang menerima pun akan menjadi positif. Sebab tu dalam bulan Ramadan kita kena banyak cakap benda yang baik tak boleh cakap benda-benda yang kurang elok ataupun kurang baik, sebab nanti hanya dapat lapar dan dahaga. Itu yang seperti mana yang sabdanya Rasulullah SAW. Kebanyakan orang berpuasa tetapi dia hanya mendapat lapar dan dahaga. Dia tak dapat nikmat, maksudnya dia tak dapat merasai ataupun menjiwai Ramadan dalam bulan mulia. Dia tak dapat rasa apa tu Ramadan. Dia puasa tetapi akhlaknya tidak menjaga, perbuatannya tidak menjaga, dia tidak menahan diri dia daripada sesuatu. Macam mana kita nak kembali kepada fitrah? Sebab kita nak kembali kepada fitrah. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Jadi kembalinya kita kepada fitrah untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dengan amalan Ramadan ni. Sebab sebulan ni Allah Subhanahu wa taala bagi kita bonus. Kalau bos kasih bonus 1 bulan, tapi dalam bulan Ramadan ni memang ada bonus, tapi bonus tu hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu nak bagi berapa. Kalau amal, kita tengok amal solat sendirian, kita tahu bila kita solat sendirian, fardiyan bersendiri, kita dapat 1. Namun kalau kita sembahyang jamaatan, kita dapat berapa? Kita dapat 27. Tapi bila mana dilakukan dalam bulan Ramadan, dia lain sikit. Kenapa dia lain sikit? Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Sebab daripada hadis yang Nabi SAW katakan apa? Imanan wa ihtisaba. Kira dia berpuasa, man shama Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu min zambi. Dia berpuasa imanan wa ihtisaba, maksudnya dia berpuasa dalam bentuk amal iman wa ihtisab. Lepas tu dia tak tengok orang lain tau, dia tengok kat diri dia je. Dan Allah Subhanahu wa taala akan berikan fadilat kebaikan tu untuk diri dia, sehingga malaikat pun tak tahu berapa. Kalau sekiranya dia sembahyang jamaah dalam bulan Ramadan 27, dia dapat pahala 27, Allah boleh gandakan. Kita cuma dapat gaji sebulan, itu yang kita dapat. Kalau lebihan, maksudnya bonus tu, itu yang kita dapat. Tapi ini diberikan setiap amal ibadah yang kita lakukan itu, Allah Subhanahu wa taala tambahkan, tambah. Jadi kita nak kena tahulah, kita dalam bulan Ramadan, kita nak kena sentiasa bersihkan hati kita, perbaiki diri dan sebagainya. Tapi bila mana orang kata, oh ustaz ni sekarang dah tak ada syaitan dah kena ikat, dah kena gari dan sebagainya. Memang, tapi kadang-kadang kita sendiri yang syaitan. Maaf cakap lah, kadang-kadang kita sendiri yang menyakiti hati orang lain disebabkan kita. Sebab tu dia suruh kata imanan wa ihtisabah. Kita kena kaji diri kita, siapa diri kita ni sebenarnya. Baik. Jadi daripada situ, faktor utama sekali untuk kita berpuasa sebanyak sebulan ni, sebab Allah Subhanahu wa taala nak didik syahwat kita ni untuk sabar. Sebab tu nama dia tadi imsak. Kita nak kena sabar, imsak, tahan diri, tahan marah. Sebab tu kalau kita tengok cerita Doremi, awal Doremi, kan Mi nak cari kerja tu kan, dia kata apa, tahan maki, kena tahan maki, kena tahan apa, segala-galanya kita tahan. Okay? Apa jua segalanya. Sebab secara asalnya kita dengan isteri kita tadi tu halal, tapi dia menjadi haram di siang hari. Sama juga makanan, halal, tetapi di siang hari tu dia menjadi haram untuk kita makan. Jadi apa kita nak buat? Kita kena sabar. Lapar ni sabar. Macam mana nak kawal kesabaran tersebut? Kita ingat Allah Subhanahu wa taala, ihtisab balik, renung balik, kemungkinan besar ada orang yang lebih susah daripada aku ni. Kalau dulu kita makan, kita minum, mungkin kita tak perasan orang yang di belakang kita pun sengsara dengan kelaparan, kita tak tahu. Tapi bila mana kita duduk dalam bulan Ramadan, Allah nak didik syahwat kita, dan rupa-rupanya ada orang yang susah lebih daripada kita. Kita puasa siang, tapi petang ada makan. Tapi ada mereka ni
siang berpuasa juga, malam pun dia berpuasa. Saya pernah satu ketika tu berada di mana? Berada di Mesir, bersama dengan teman-teman saya lah, seperjuangan saya sekarang ni. Alhamdulillah mereka pun ada di Asatizah. Satu ketika tu kita sampai ke Mesir, kita nak berbuka lah. Dekat Mesir ni ada dia panggil satu tempat, satu masjid. Setiap masjid dia panggil Ma'idatul Rahman. Ma'idah ni kira tempat makan lah, kira dia kumpulkan macam satu dulang tu, siapa yang nak beri makan dan sebagainya, disilakan. Jadi kita duduk. Jadi waktu kita sampai tu, kita nampak ada kemah. Jadi kita duduk lah, kita duduk kat kemah tu. Jadi Allah SWT nak buka mata, Allah nak buka. Sebenarnya kita boleh duduk dalam dewan solat, tapi kita tak tahu. Kita baru pertama kali nak berbuka dekat tempat orang dan sebagainya. Jadi duduk kat situ, diberikanlah, dihidangkan nasi. Diletakkan dalam dulang. Ada ayam bakar, ada ayam bakar, ada sup. Dan sup tu dia bukan semangkuk macam kita dapat bubur dekat Singapura, tak. Ni dia kasih satu gayung tu, kita kongsilah ramai-ramai. Jadi bila nak berbuka, dia bukan kasih kita kurma yang kita selalu makan tu, tak, bukan yang hitam tu, tak, bukan safawi ke apa ke. Ini dia kasih kita rutab, maksudnya kurma muda. Dia kasih kita kurma muda yang kalau papah kat gigi tu macam makan apple. Okay. Kira kalau kita pergi dekat Madinah kan kuning-kuning kan, sebelum dia nak jadi hitam tu ada kuning. Kuning tu kira manis lagi. Ini dia kasih kita makan tu yang color merah tu. Okay. Jadi bila saya duduk bersama dengan teman saya, duduk makan dan sebagainya, okay, di samping kita ni ada orang yang susah. Di samping kita ni ada orang yang susah. Jadi bila makanan tu kita tak biasa makan, tak kena dengan selera perut dan sebagainya, jadi makanan tu ada bersisa, bersisa. Jadi bila bersisa tu, di depan mata saya sendiri saya dapat lihat ada anak kecil, dia buka plastik, dia kata dengan ayah dia, "Baba, boleh ambil tak ni?" Dia kata, "Ayah, boleh ambil tak ni?" Dia kata, "Silakan ambil." Dia ambil nasi, dicampurkan sekali dengan ayam yang tadi kita makan. Sisa, bukan yang original yang datang tau. Ni sisa ni, dia ambil dan simpan. Jadi saya apa kata orang tu, terasalah di dalam hati. Saya kata, Masya Allah, kalau kita dekat Singapura ni, kita terlalu mewah. Kemewahan tu maksudnya sampai kita boleh komplain. Kemewahan tu sampai kita boleh komplain. Maaf cakap lah, ma'asyiral muslimin, saya kata betul ni, sebab saya kat masjid. Kita boleh komplain. Ini yang saya makan ni nasinya, wallahi saya katakan tak ada rasa. Ayam pun saya rasa tak ada rasa, sup pun saya rasa tak ada rasa. Tapi mereka makan dengan keadaan yang kita katakan tadi. Lepas tu kata dia Ma'idatul Rahman, dia makan dengan penuh kegembiraan, dengan kesyukuran. Sebab tu orang yang berpuasa, Allah berikan dia apa? Kata Nabi SAW, dua kegembiraan. Kegembiraan yang pertama, bila mana nanti kita akan dikumpulkan dan kita dapat melihat Allah Subhanahu Wa Taala dengan mata kasar kita sendiri. Selama ni kita solat, kita rukuk, kita bayar zakat, kita buat ibadah kerana dia. Hari tu kita rasa gembira sangat. Sebab apa? Kita nak jumpa dengan apa? Pencipta kita ni. Kita nak jumpa sangat. Nak tengok macam mana ni wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana ni keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita baca Quran, kita kata Allah ni cantik. Kita nak tengok Allah ni maha cantik. Macam mana cantik ni? Jadi para sahabat ni tanyalah dengan Nabi SAW, macam mana ni Allah ni? Maksudnya kita nak lihat Allah ni macam mana? Kata Nabi SAW, kamu semua akan dapat lihat Allah Subhanahu Wa Taala ni macam saat waktu apa? Waktu bulan sedang mengambang. Oh, subhanallah. Waktu bulan mengambang cantik kan? Semua mata dapat melihat, bumi diterangi, gambaran yang diberikan oleh Nabi SAW. Nabi tak cakap bila mana matahari tu tinggi, tak. Sebab matahari tinggi, sakit mata tengok. Matahari tinggi, sakit mata tengok. Tapi digambarkan bila mana bulan tu mengambang, sayup dia kita dapat lihat Allah Subhanahu Wa Taala. Diberikan contoh macam tu. Tapi Allah lebih cantik lah. Allah pencipta. Laisa kamitslihi syai'. Itu kegembiraan pertama. Kegembiraan yang kedua ni, saat kita apa? Saat kita nak berbuka lah. Orang yang puasa dia tahu kegembiraan tu. Tapi bagi mereka yang tak puasa, mungkin menonong ni bulan Ramadan,
sedap pula makan lollipop. Siap kongsi dengan anak pula. Anak tak habis, masuk sumbat kat mulut sendiri. Kaum ibu pun sama lah. Kalau bulan puasa, memang Allah berikan kita apa? Allah berikan kita musim rehat. Musim rehat tu jangan kita pergi makan pula depan orang. Okay? Orang tengok pelik. Maksudnya kalau orang Melayu, orang Malaysia kata usha, orang usha tengok kita pelik, kita pula boleh kata balik, awak tengok saya kenapa? Kita pula marah orang puasa pula. Habis orang puasa nak tutup mata, jalan tutup mata, langgar tembok. Jadi kita yang tak berpuasa, kita makan tempat yang sembunyi supaya orang tak nampak. Hormati orang yang berpuasa. Yang tak boleh puasa pun hormati juga. Jadi sebab saya ada beberapa cerita lah, nanti saya akan kongsikan. Jadi bila saya tengok di situ, saya kata dengan kawan saya, tengoklah kita dekat Singapura ni terlalu mewah. Maksudnya sebelum nak makan nasi, dia punya main dish ni, okay, makanan utama, tak kisahlah nasi biryani ke, nasi Arab ke, nasi apa ke dan sebagainya, kita ada apa? Kita ada starter dulu. Apa starter kita? Starter kita bubur. Makan bubur dulu. Dah makan bubur, lepas tu makan pula nasi. Kalau kena lauk tak sedap, dia komplain pula. Sampai ada orang kata apa, saya dah bayar ni, kenapa lauk macam gini pula. Allahu Akbar. Bila mana kita dah berikan, okay, kita dah sedekahkan, okay, urusan tu adalah urusan pentadbiran. Maksudnya yang takbir tu uruskan. Kita jangan cakap lagi. Sebab bila kita cakap, seolah-olah macam kita tak redha dengan apa yang kita beri. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Hari ini kita nak beri, tapi kita tak boleh beri. Kenapa tak boleh beri? Sebab masjid tak boleh makan. Kita nak bagi, tapi tak boleh. Nampak? Allah Subhanahu Wa Taala bila alam berbicara ni, kena sering muhasabah. Sebab tu bila kita nak beri, kita kata bersyukur, alhamdulillah. Bila makanan tu tak sedap, kita cakap benda positif, alhamdulillah, insya-Allah esok sedap. Dia akan sedap. Sangkaan yang baik, bukan sangkaan yang buruk. Sebab tu Ramadan dia mendidik kita untuk bersangka baik, untuk sabar. Jadi bila mana saya lihat perkara-perkara yang terjadi berlaku di hadapan ni, dia muhasabah diri saya, bahawasanya kita ni terlebih. Dan kadang-kala bila kita terlebih ni, kita ada pembaziran. Dan bila mana berlakunya pembaziran, walaupun iblis dah belenggu, sebenarnya kita sendiri yang menjadi sekufu dengan iblis. Maaf saya kata macam tu, sebab terlalu banyak sangat pembaziran pun tidak boleh. Ada kadang-kala air bermacam-macam. Kalau dulu bermacam-macam, masjid keluarkan air itu, air ini dan sebagainya. Masjid memang keluarkan, okay, sebab dia nak berikan yang terbaik, perkhidmatan yang terbaik, perkhidmatan yang terbaik untuk jemaah. Sebab jemaah nampak berapa kos pembiayaan untuk Ramadan dan sebagainya. Itu lagi satu hal pula tu, okay. Jadi bila mana kita nak beri yang terbaik, jemaah pun ambil lah peluang tersebut dan sebagainya. Tetapi bila mana kita ada satu sikap, yang mana sikap itu kita tamak, dalam kita nak berbuka ni, kita ada perasaan tamak. Dekat depan mata kita tu, kalau disediakan, masjid sediakan 5 macam warna air, kita pun ada 5 macam warna air di hadapan kita. Tapi berapa banyak cawan yang kita minum? Bila mana kita minum, dan kita minum hanya satu warna saja, yang keempat tu dia akan terbiar. Dan bila terbiar, orang yang mengangkat, dia tak akan minum, dia akan buang. Di situlah bentuk pembaziran. Dan bila kita kata ada masjid lakukan bermacam-macam, sekarang Covid tak ada, bermacam-macam warna dan sebagainya, kita ikut kepada selera dan kemampuan diri. Kita tanya diri kita, lebih baik kita ambil untuk orang, sebab orang yang berpuasa, bila mana dia dapat makanan daripada kita, dia membacakan doa, kita dapat pahala berbuka dia, dan juga amalan yang dia lakukan pada hari tersebut. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW katakan, as-sawmu nisfus sabr. Puasa itu separuh daripada sabar. Riwayat Imam Tirmizi dan juga Ibn Majah. Jadi daripada itu, kita cuba sekarang ni kita refleksi dulu. Sebab dah masuk hari ini, kalau saya tak silap lah, kita dah tinggal 18 hari lagi ataupun 17 hari lagi untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Okay, refleksi diri. Kalau sekiranya saya ni belum lagi mampu untuk salat,
kita mulakan dengan solat. Kalau hari ini kita tak mampu lagi untuk berdoa di hadapan Allah, kita mulakan doa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau pada hari ini mungkin kita belum lagi menjadi ketua untuk membimbing anak dan isteri, kita mulakan. Kita mulakan daripada diri kita. Jangan tunggu orang lain datang untuk merubah nasib kehidupan kita. Kita mulakan terlebih dahulu. Mulakan terlebih dahulu. Selepas itu berdoa, dan kita dah usaha, kita tawakal kepada Allah. Okey, tawakal. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Allah hitung tu, kita tawakal kepada Allah, insya-Allah Allah akan bantu. Ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mukminin rahimakumullah. Daripada bulan Ramadan yang akan bersama dengan kita ni, kita refleksi diri, kita perbaiki apa juga kelemahan yang ada dalam diri kita, selain daripada kita melihat keburukan orang di sekeliling kita. Sebab dalam keburukan orang-orang di sekeliling kita ni sebenarnya ada kebaikan untuk diri kita, muhasabah, supaya kita tidak jadi seperti mereka. Jadi bila mana kita muhasabah sentiasa, Allah Subhanahu Wa Taala akan terus kuatkan diri kita dengan sikap ketakwaan kepadanya. Jadi daripada itu, lemah tu daripada diri saya, yang baik itu datang daripada Allah. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.